Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya, taufik dan hidayahnya, maka dapat kita sama-sama lagi pada kali ini untuk kita teruskan lagi pembelajaran kita. Kali ini melalui pelajaran 27. Tajuk ialah Santuni Jiranmu dalam bahagian akhlak. Kita lihat terlebih dahulu objektif kepada pembelajaran, iaitu mempelajari maksud jiran, memahami adab berjiran yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui hak dan kewajipan jiran, serta menjawab soalan kebat dan menjawab soalan di bahagian deskripsi. Baik, kita teruskan dengan pembelajaran kita jiran. Jiran dari sudut bahasa memberi maksud orang yang berada di sekeliling. Itu makna dari sudut bahasa. Manakala dari sudut istilah, orang yang tinggal berdekatan sehingga 40 buah rumah dari setiap penjuru. Mana tak kira lah kiri, kanan, belakang, depan, atas, bawah kalau ada, maka itu semua dikira sebagai jiran kita. Dalil galakan atau dalil kita ni disuruh untuk menghormati jiran tetangga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Maksudnya ialah, dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa jua. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat. Di sini disebutkan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh, dan rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar, dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takbur dan membangga-banggakan diri. Dalam ayat ini disebutkan dengan jiran, bukan sahaja satu, tetapi jiran sama ada dekat ataupun jiran yang jauh, kesemuanya mempunyai hak, ataupun kita diperintahkan agar berbuat baik kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Maksudnya, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan jirannya. Ini perintah dikaitkan seorang itu memuliakan jiran dengan keimanan kepada Allah dan juga keimanan kepada hari akhirat. Ia juga memberi makna kepada kita, sesiapa yang menyakiti jirannya, sesiapa yang menjadikan jirannya tidak selesa dengannya, maka orang ini seolah-olah tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat, dengan makna seseorang ini bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kerana perbuatan buruk mereka. Baik. Adab berjiran yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu melayan jiran dengan baik walaupun bukan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayan orang-orang yang ada di sekitar baginda dengan layanan yang baik walaupun orang itu merupakan orang Yahudi. Yang kedua, Rasulullah meminta tetamu memberi salam di sisi pintu supaya tidak ternampak aib di dalam rumah. Ini bagi Ustaz, ia merupakan satu mungkin tersalah letak dalam buku teks, kerana perbincangan kita pada kali ini dalam tajuk ini adalah berkaitan dengan kejiranan, berkaitan dengan jiran, bukan dengan berkaitan dengan tetamu.
Tetapi bolehlah kita bawa makna, kalau kita pergi ke rumah jiran, maka kalau kita ketuk pintu, kita minta dengan dia ataupun kita bagi salam dengan dia, jangan kita berdiri di hadapan pintu rumah apabila mereka buka pintu terus nampak ke dalam rumah. Kita berdiri di sisi pintu. Kita tak tahu, mungkin yang akan buka pintu tu anak-anak dia. Anak-anak yang mungkin tak tahu apa-apa yang ada dalam rumah. Maka anak-anak tak dibuka. Kebetulan mungkin mak dia yang tak menutup aurat, kakak dia yang tak tutup aurat. Tu ternampak dari pandangan daripada pintu tadi. Jadi sebab itu Rasulullah SAW ajar kita, kalau kita pergi ke rumah orang, kita ketuk pintu, kita bagi salam. Kalau tuan rumah datang nak buka pintu, kita berada di bahagian tepi. Jangan berada di bahagian tengah sehingga kita boleh nampak terus ke dalam rumah apabila pintu rumah dibuka. Baik, yang ketiga, memberikan hadiah dan makanan kepada jiran. Bagi hadiah, bagi makanan kepada jiran. Ini perintah Nabi SAW. Kalau kita masak, maka kita berikan juga kepada jiran. Kita lihat Rasulullah SAW menyuruh Abu Dhar membanyakkan kuah ketika memasak untuk diberikan kepada jiran. Rasulullah menyuruh sahabatnya yang bernama Abu Dhar agar kalau masak sesuatu yang berkuah, maka banyakkan kuah. Kenapa? Bukan nak suruh buat kuah banyak sebenarnya. Kalau kita ada makanan yang cukup, kalau kita ada masakan yang cukup, kita bagilah. Bagi dengan isi, dengan kuah sekali. Tapi oleh kerana mereka ini dari kalangan orang miskin, mereka walaupun miskin tetapi mempunyai semangat untuk memberi, semangat untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Lalu mereka perbanyakkan kuah supaya kalaupun dapat bagi isi sikit, dapatlah bagi kuah untuk anak-anak ataupun jiran tetangga juga menikmati sebahagian daripada makanan yang mereka masak. Yang seterusnya, Rasulullah meminta supaya jiran diberi keutamaan dalam jual beli rumah dengan menawarkan kepadanya terlebih dahulu. Maknanya kalau kita nak jual rumah, kita semestinya kita kena tanya jiran kita dulu. Tambahan pula pada hari ini kita tinggal di rumah-rumah teres. Bagi contoh, bila mana kita nak jual rumah, maka kita kena tanya jiran tepi rumah kita. Kemungkinan dia nak beli rumah kita untuk diluaskan rumahnya. Maka ini merupakan satu adab yang sangat baik. Mungkin takut nanti dia terasa hati, tiba-tiba kita jual rumah kita kepada orang luar. Sedangkan dia mempunyai keinginan, kehendak untuk memiliki rumah kita sekiranya kita ingin menjualnya. Baik, jadi jagalah adab ini supaya kehidupan kita dengan kejiranan kita akan dapat kita jaga dengan baik dan kita akan dapat mengundang keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi SAW, "Ma amana bi man bata syab'an wa jaruhu man bata syab'an wa jarahu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bihi." Iaitu maksudnya tidak beriman denganku sesiapa yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan dia mengetahui jirannya sedang kelaparan. Dia tahu jirannya sedang kesusahan tetapi dia tak peduli dengan kesusahan yang dilalui oleh jirannya itu. Jadi, ini ancaman daripada Rasulullah SAW. Orang itu dikatakan sebagai orang yang tidak beriman kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Hak dan kewajipan terhadap jiran. Hak dan kewajipan terhadap jiran ini kita bahagikan kepada 3. Pertamanya, kalau seorang tu jiran, dia tak boleh lari daripada 3 jenis manusia. Iaitu Muslim dan kerabat. Maknanya dia adalah jiran Islam dan dia adalah dari kalangan keluarga yang ada hubungan silaturahim dengan kita. Jadi ini jiran yang pertama. Jiran yang kedua, Muslim bukan kerabat. Dengan makna bukan orang yang ada hubungan silaturahim dengan kita. Bukan keluarga kita. Yang ketiganya adalah jiran bukan Islam. Baik. Jadi, jika jiran itu jiran Muslim dan kerabat, keluarga, maka dia punya hak sebagai seorang Muslim. Dia ada hak sebagai seorang keluarga, kerabat dan dia juga ada hak sebagai seorang jiran. Jadi, contoh kewajipannya mendapat ketenangan, keselesaan, keselamatan, dapat keutamaan apa-apa yang perlu untuk ditolong, apa semua bantuan ke apa ke. Maka mereka ini sepatutnya mendapat keutamaan melebihi daripada orang lain.
dalam kehidupan berjiran kita. Jika jiran itu Muslim dan juga bukan daripada kalangan kerabat, mereka juga mempunyai hak sebagai seorang Muslim dan juga sebagai seorang jiran, iaitu antara kewajipannya adalah memberi nasihat, mengajak jiran buat perkara yang baik dan mencegah kejiranan kita daripada melakukan kemungkaran. Dan jika jiran itu bukan Islam, dia juga tetap ada hak. Apa? Hak sebagai seorang jiran. Dan kita perlu mengambil berat terhadap penderitaan mereka. Tak boleh buat keburukan kepada mereka. Tak boleh menyakiti mereka. Ini kenapa? Kerana mereka adalah orang yang ada di sekitar kita, yang merupakan kejiranan kita, yang sangat diperintahkan oleh Allah SWT, oleh Rasulnya, agar kita ini melakukan kebaikan kepada jiran dan tidak melakukan keburukan atau menyakiti kejiranan kita. Okay, kita lihat kewajipan lain terhadap jiran. Iaitu pertamanya bertegur sapa, kita nampak mereka ada, maka kita tegur, bagi salam. Ataupun yang bukan Islam, kita ucapkan selamat pada mereka. Menjaga harta benda jiran, tak curi, ataupun bukan setakat tak curi, tetapi jaga jika ada harta benda mereka itu yang mungkin bahaya diambil oleh orang lain, kita tolong selamatkan dan letakkan di tempat yang sepatutnya. Yang ketiga, menghormati antara satu sama lain. Yang keempat, tidak berhasad dengki dengan kelebihan jiran. Walaupun kita tengok jiran ada kelebihan, jiran ada kemewahan, jangan sekali kita rasa hasad, jangan sekali kita rasa nak memusnahkan atau menghancurkan apa yang dimiliki oleh jiran. Yang kelima, menjaga maruah diri dan tidak mengumpat antara satu sama lain. Jaga maruah jiran-jiran tetangga ini bukan rakan kongsi yang bukan kita nak guna untuk mengumpat. Bukan kita nak pergi rumah dia dan kita nak mengumpat kepada orang lain. Kita sepatutnya dalam kejiranan ini, kita jaga maruah di antara satu sama lain. Jika kita nampak keburukan pada jiran kita, jangan kita ceritakan keburukan itu kepada orang lain, kerana ia boleh memalukan mereka. Hikmah mengamalkan adab berjiran, iaitu pertama, hidup dalam keadaan aman damai kerana masing-masing telah mengamalkan tanggungjawab yang sewajarnya. Jadi jika kejiranan kita baik, maka hidup kita akan aman. Kerana apa? Kita telah amalkan tanggungjawab. Apa yang perlu kita tunaikan pada jiran, jiran perlu tunaikan apa pada kita. Jika saling mengamalkan perkara tersebut, pastinya kita akan hidup dalam keadaan aman dan damai. Yang kedua, maruah diri dan keluarga terjaga kerana tidak ada sifat bersangka buruk atau antara jiran tetangga. Tidak ada sangka buruk. Kerana apa? Jika jiran itu mungkin tak elok, maka kita tegur mereka, betulkan kesilapan mereka. Bukan bersangka buruk dan menyebarkan berita buruk itu kepada orang lain yang tinggal di tempat yang lain. Maka dengan itu, kita bukan sahaja memburukkan jiran, akan tapi kita juga memburukkan diri kita sendiri. Hikmah yang seterusnya adalah sentiasa berasa selamat dan selesa kerana saling menghormati dan menjaga keselamatan. Bila kita balik kampung contohnya, jiran-jiran boleh tengokkan rumah kita. Jadi tak adalah pencuri yang berani untuk mendekati ataupun berani untuk pecah masuk ke rumah kita, kerana ada jiran yang boleh mengambil berat tentang keselamatan rumah kita. Yang terakhir, menikmati keamanan dan keharmonian kerana semua rakyat memahami tanggungjawab masing-masing. Mana faham apa tanggungjawab yang perlu kita lakukan, jaga keamanan, hormat menghormati di antara satu sama lain, maka bukan setakat masyarakat itu, bahkan sebuah negara akan hidup dalam keadaan yang aman dan damai. Soalan keempat, anda ternampak api marak menyala di bahagian atas rumah jiran. Apakah tindakan yang wajar anda lakukan? Huraikan. Jawapan yang Ustaz sediakan ialah segera meminta pertolongan, membantu memadamkan kebakaran. Hal ini kerana keselamatan jiran adalah merupakan tanggungjawab terhadap seorang Muslim. Kesannya, hubungan kejiranan menjadi lebih akrab. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa menjaga kepentingan jiran tetangga agar hidup lebih harmoni. Jadi perhatikan kepada frame yang Ustaz telah sediakan. Hal ini kerana kesannya, kesimpulannya kita hendaklah dan juga agar yang akan dapat membantu kamu semua untuk menjawab soalan kebat dengan baik. Sedikit pembaharuan yang Ustaz buat ialah hal ini kerana dengan menjadikan kebat ini 4 nokta. 1, 2, 1, 2,
3 dan 4 yang melayakkan seorang itu mendapat 4 markah. Okey, kalau sebelum ini kita terus sambung kerana, tapi ada cadangan daripada sebahagian pemeriksa agar kita menambah perkataan hal ini kerana dan meletakkan noktah sebelum daripadanya. Baiklah, kita dah sampai kepada penghujung. Sila klik link di bahagian bawah, di bahagian deskripsi untuk jawab soalan, untuk memantapkan lagi kefahaman kamu berkaitan dengan tajuk ini. Dan Ustaz sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.